Merbah This berkicau. call is now being recorded. Melayang serindik di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin sekalian. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya pada pagi ini kita dapat bersua dalam menjayakan webinar ini. Hadirin sekalian, dalam menjaya sebelum saya Nur Adila Syafiqah binti Azhar selaku moderator memperkenalkan barisan panel manis dan tampan ini mengulas terlebih dahulu mengenai tajuk webinar pada pagi yang indah ini. Tajuk webinar ini adalah morfologi golongan kata nama dalam bahasa Melayu. Hadirin sekalian, morfologi merupakan salah satu bidang linguistik. Istilah morfologi merupakan pinjaman daripada bahasa Inggeris iaitu morfologi. Istilah morfologi ini terbentuk daripada morfologi. Morf bermaksud pembentukan kata dan logi bermaksud pengetahuan atau ilmu. Baiklah, hadirin yang dihormati, sebelum kita berbincang dengan lebih lanjut, saya memperkenalkan kesemua barisan panel. Panel yang pertama, gadis cantik bernama Nik Nur Afifah binti Nik Yahya. Selamat datang dan apa khabar saudari? Terima kasih kepada saudari moderator. Alhamdulillah saya berada dalam keadaan baik-baik sahaja. Baiklah, seterusnya panel kita yang kedua, satu-satunya kumbang iaitu saudara Harry Anderson Marudin. Apa khabar saudara? Syukur setakat ini saya masih dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Kemudian, saya memperkenalkan panel kita yang ketiga, tidak lain tidak bukan gadis ayu bernama Hazrin Najah binti Habiyah. Apa khabar saudari? Syukur Alhamdulillah saya berada dalam keadaan yang sihat. Panel kita yang terakhir iaitu gadis manis bernama Nur Sakinah binti Saimin. Apa khabar saudari? Alhamdulillah saya dalam keadaan sihat dan baik. Baiklah, usai sesi perkenalan kita dengan barisan panel, kembali kita kepada topik dan fokus utama kita pada webinar ini iaitu morfologi golongan kata nama dalam bahasa Melayu. Sidang hadirin yang dihormati, apakah yang dimaksudkan dengan golongan kata nama? Bagi menjawab pertanyaan ini, saya meminta panel kita yang pertama iaitu Nik Nur Afifah binti Nik Yahya untuk memperjelaskan tentang definisi atau maksud golongan kata nama. Dipersilakan. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudari moderator Nur Adila Syafiqah atas soalan yang diajukan kepada saya. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada hadirin dan hadirat sekalian. Terima kasih kerana sudi hadir pada forum pada pagi ini. Menjawab soalan yang ditanya, definisi golongan kata nama dalam bahasa Melayu, suka saya jelaskan bahawa kata nama ialah kata yang merujuk khusus pada sesuatu nama, haiwan, benda, institusi, bahasa, bangsa dan juga pangkat. Terdapat 3 golongan kata nama dalam bahasa Melayu iaitu kata nama am, kata nama khas dan kata ganti nama. Menurut Tata Bahasa Dewan 2009, kata nama am ialah perkataan yang merujuk kepada benda, perkara, konsep umum sifatnya. Menurut Nik Safiah Karing 2009, kata nama khas ialah bentuk kata yang merujuk kepada khusus orang, tempat dan benda. Manakala menurut Abdul Hasan 1992 tentang kata ganti nama ialah kata yang menggantikan nama atau berfungsi seperti nama. Sekian sahaja daripada saya. Saya kembalikan sidang ini kepada saudari pengerusi.
Terima kasih saya ucapkan kepada panel kita yang pertama atas perkongsian sebentar tadi. Baiklah, seterusnya bagi mengulas mengenai kata nama am, saya menjemput saudara Harry Anderson Marudin untuk memperjelaskan tentang kata nama am. Dipersilakan. Terima kasih saudari moderator. Okay, baiklah, saya akan menjelaskan kata nama am. Okay. Kata nama am ini merujuk kepada kata nama yang umum, iaitu tidak merujuk kepada mana-mana nama secara khusus. Kata nama am ini dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu kata nama am hidup dan kata nama am tak hidup. Untuk kata nama am hidup, kata nama jenis ini yang merujuk yang bernyawa, termasuklah manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Kata nama am hidup boleh dibahagikan kepada kata nama am hidup manusia dan kata nama am hidup bukan manusia. Okay. Yang pertama, kata nama am hidup manusia. Kata nama jenis ini yang merujuk kepada manusia saja. Contohnya seperti bapa, pelajar, pekerja, petani dan lain-lain. Manakala untuk kata nama am hidup bukan manusia, ia merujuk kepada benda-benda hidup jenis bukan manusia, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, malaikat dan sebagainya yang berkaitan. Okay? Sebagai contoh, ayam, kuda, malaikat dan lain-lain. Okay. Seterusnya kita pergi kepada kata nama am tak hidup. Kata nama am tak hidup merujuk kepada semua nama kecuali nama manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan, sama ada konkret ataupun abstrak. Kata nama am tak hidup dapat dibahagikan pula kepada dua, iaitu kata nama am tak hidup institusi dan kata nama am tak hidup bukan institusi. Untuk kata nama am tak hidup institusi, ia merujuk kepada institusi ataupun badan yang berkaitan dengan masyarakat. Kata nama institusi menggunakan kepada ataupun daripada sebelum nama institusi tersebut. Contohnya, kepada kementerian, daripada sekolah, daripada perpustakaan. Begitu. Okay. Seterusnya kita pergi kepada kata nama am tak hidup bukan institusi. Kata nama ini merujuk kepada benda yang bukan institusi. Kata nama am tak hidup bukan institusi dapat dibahagikan pula kepada kata nama am hidup bukan institusi konkret dan kata nama am tak hidup bukan institusi konkret. Untuk kata nama am tak hidup bukan institusi konkret, ia merujuk kepada benda-benda yang bukan institusi tetapi bersifat konkret. Kata nama jenis ini yang menggunakan kata sendi ke dan dari sebelum tempat. Contohnya, saya ke kedai, okay? Dari kedai ke rumah ataupun dari rumah. Okay. Seterusnya kita pergi kepada kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak. Okay? Kata nama jenis ini ia dapat dibahagikan lagi kepada dua bahagian, iaitu kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang dan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak terbilang. Untuk kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang, ia boleh dihitung dan boleh disertai oleh kata bilangan di depannya tanpa disertai penjodoh bilangan. Sebagai contoh, satu pendapat, beberapa pendapat, banyak pendapat, banyak cadangan. Okay. Seterusnya kita pergi kepada kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak terbilang. Okay. Untuk kata nama ini, ia tidak dapat dibilang ataupun tidak boleh dikira. Sebagai contoh, hasrat, sejahtera, cuaca, keinginan, dan sebagainya. Okay, baiklah, itu saja daripada saya. Saya serahkan masa dan tempat ini kembali kepada moderator yang kita pada pagi ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudara Harry atas perkongsian maklumat sebentar tadi. Baiklah, seterusnya
Bagi mengulas tentang kata nama khas, saya menjemput Hazwin Najah binti Hambiah untuk mengutarakan pendapat saudari. Dipersilakan. Terima kasih Saudari Moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Baiklah, saya Hazwin Najah binti Hambiah. Pada hari ini akan membincangkan tentang golongan kata nama, yaitu kata nama khas. Sebelum membincangkan mengenai kata nama khas ini dengan lebih mendalam, suka untuk saya terangkan semula apa itu kata nama khas. Menurut Ahmad Khair Muhammad Nur dan Nur Liza Jamaluddin 2011, kata nama khas merujuk kepada sesuatu benda khusus yang terbahagi kepada kata nama khas hidup dan juga kata nama khas yang tak hidup. Bagi penulisan perkataan bagi kata nama khas ini pula, ia mestilah dimulai dengan huruf besar. Saudara-saudari yang dihormati, tanpa membuang masa, kita akan teruskan dengan kata nama khas hidup terlebih dahulu. Kata nama khas hidup ini dapat dibahagikan kepada dua, yaitu kata nama khas hidup manusia dan bukan manusia. Bagi kata nama khas hidup manusia, ia merujuk kepada nama khusus bagi seseorang. Sebagai contoh, Haliza, Hakim, Dr. Stanley, Profesor Zahir, dan sebagainya. Manakala bagi kata nama khas hidup bukan manusia pula, ia merujuk kepada kata nama khusus yang diberikan kepada haiwan, bulan, dan tumbuhan. Sebagai contoh, harimau, bulan Januari, dan bunga mawar. Seterusnya pula, bagi kata nama khas tak hidup, ia merujuk kepada nama-nama benda yang khusus tetapi tak bernyawa. Sebagai contoh, bangsa Kadazan Dusun, negeri Sabah, dan agama Islam. Lantaran keterbatasan waktu, saya sudahi penjelasan saya mengenai kata nama khas ini dengan ucapan terima kasih dan saya kembalikan semula kepada saudari moderator. Terima kasih saudari Hazwin Najah atas perkongsian maklumat sebentar tadi. Baiklah, saya menjemput panel kita yang terakhir iaitu Nur Sakinah binti Saimin untuk memperjelaskan tentang kata ganti nama. Dipersilakan. Terima kasih saudari moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kata ganti nama. Kata ganti nama ialah kata ganti yang dapat menggantikan sesuatu kata nama sama ada kata nama khas atau kata nama am. Kata ganti nama dapat dibahagikan kepada 3 bahagian, yaitu kata ganti nama tunjuk, kata ganti nama diri, dan kata ganti nama tak tentu. Kata ganti nama tunjuk pula dapat dipecahkan kepada 3 bahagian, yaitu kata ganti nama tunjuk umum, kata ganti nama tunjuk tempat, dan kata ganti nama tunjuk hal. Kata ganti nama tunjuk umum digunakan untuk menunjukkan benda atau perkara. Contohnya ini dan itu. Kata ganti nama tunjuk tempat pula digunakan untuk menunjukkan tempat. Contohnya sana, sini, dan situ. Seterusnya, kata ganti nama diri pula dapat dibahagikan kepada 3, kepada kata ganti nama diri tanya dan kata ganti nama diri orang. Kata ganti nama diri orang pula dapat dibahagikan kepada 3 bahagian, yaitu kata ganti nama diri pertama, kedua, dan ketiga. Kata ganti nama diri pertama terdiri daripada saya, aku, beta, Fatih, hamba, kita, dan kami. Kata ganti nama diri kedua pula terdiri daripada awak, anda, kau, dan kamu. Manakala kata ganti nama diri ketiga pula terdiri daripada dia, beliau, baginda, mereka, dannya. Sekian daripada saya kembalikan sesi ini kepada saudari moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Nur Sakinah atas perkongsian tersebut. Demikian merupakan rumusan secara keseluruhan yang telah dirumuskan oleh barisan panel sebentar tadi. Konklusinya, morfologi mempunyai beberapa golongan kata nama, iaitu kata nama am, kata nama khas dan kata ganti nama yang mempunyai fungsi dan peranan yang tertentu dalam proses pembentukan kata atau ayat yang gramatis. Terima kasih diucapkan kepada semua panel dalam membincangkan golongan kata nama yang terdapat dalam morfologi. Semoga maklumat yang dikongsikan dapat menambah pengetahuan hadirin sekalian.
di atas dahan burung tumpuan, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Hadirin sekalian, webinar ini sudah sampai ke penghujungnya. Saya memohon mengakhiri bicara kita dan memohon izin untuk mengundurkan diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.